Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari Kumpulan 7 telah menyediakan sebuah video dokumentari bagi kursus SKP 3122 Penghayatan Etika dan Peradaban bagi semester 1 sesi 2022-2023 yang bertajuk Matlamat Pembangunan Mampan yang ketiga, iaitu kesihatan yang baik dan kesejahteraan. Melalui apa yang dikemukakan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB dalam Perhimpunan Agung PBB pada September 2015 di New York, Amerika Syarikat, Matlamat Pembangunan Mampan atau Matlamat Pembangunan Lestari yang juga dikenali sebagai Sustainable Development Goals SDG terdiri daripada 17 matlamat yang perlu dicapai pada tahun 2030 sebagai agenda demi pembangunan dan kemaslahatan manusia dan bumi. Ia berfungsi sebagai rangka tindakan penting negara untuk merangka polisi bagi memastikan masa depan mampan untuk rakyat. Matlamat ini merangkumi cabaran pembangunan moden dari segenap bidang termasuk ekonomi, sosial, politik dan alam sekitar. Matlamat SDG ketiga telah dipilih iaitu kesihatan yang baik dan kesejahteraan. Fungsi utama matlamat ini ialah bagi mencapai liputan kehidupan sejagat yang mencari akses saksama perkhidmatan kesihatan kepada semua rakyat tanpa mengira jantina, bangsa maupun agama. Terdapat beberapa indikator untuk menentukan sama ada matlamat pembangunan mampan ini telah berjaya dilaksanakan. Antara indikator tersebut ialah mengurangkan nisbah mortaliti ibu bersalin, mengurangkan kadar kecederaan dan kematian akibat kemalangan jalan raya, mencapai perlindungan kesihatan sejagat serta mengurangkan kadar kematian akibat pencemaran. Bagi sasaran yang ke-31 iaitu nisbah mortaliti ibu bersalin global dikurangkan kepada kurang 70 bagi setiap 100,000 kelahiran hidup. Data ini diambil berdasarkan jumlah kematian ibu hamil sama ada semasa mengandung ataupun selepas 42 hari tempoh bersalin atas sebab pengurusan ataupun kematian akibat komplikasi. Pada 2017, lebih kurang 810 wanita hamil meninggal dunia setiap hari ketika masih mengandung dan semasa melahirkan bayi. Di Malaysia, trend tersebut menunjukkan penurunan dari tahun 1923 sehingga 2019, namun meningkat kerana COVID-19. 79% daripada ibu hamil yang meninggal dunia akibat komplikasi jangkitan COVID-19 tidak menerima vaksin. Menurut Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah, jumlah itu sebahagian daripada 191 kematian dalam kalangan ibu hamil sejak pandemik melanda negara. Berdasarkan analisis data, 83 kes daripada keseluruhan kes kematian tersebut mempunyai komorbiditi iaitu masalah kesihatan sedia ada. Kesemua kematian dalam kalangan ibu hamil akibat COVID-19 direkodkan pada 2021, manakala pada tahun ini sehingga 15 Februari lalu tiada kes kematian ibu hamil direkodkan akibat jangkitan COVID-19. Cabaran untuk menurunkan kadar kematian ibu hamil juga adalah sesuatu yang kompleks, memandangkan ianya melibatkan pelbagai faktor. Antaranya sosioekonomi sesebuah keluarga, status pendidikan ibu mengandung, kesedaran awam terhadap kelahiran selamat, akses terhadap perkhidmatan kesihatan serta infrastruktur yang lengkap bagi rawatan dan penjagaan kesihatan. Teks penuh sasaran ini ialah menjelang tahun 2020, kurangkan separuh bilangan kematian dan kecederaan global akibat kemalangan jalan raya. Di Malaysia, kadar kemalangan telah meningkat dalam tempoh 10 tahun seperti yang ditunjukkan dalam gambar ini. Berlakunya kes kemalangan jalan raya adalah disebabkan oleh sikap coy dan lalai pengguna jalan raya mengabaikan penjagaan kenderaan dan keadaan jalan raya yang berlubang dan tidak rata. Antara langkah untuk mengurangkan kemalangan jalan raya ialah memperkasakan penguatkuasaan undang-undang. Pihak kerajaan boleh menguatkuasakan sistem demerit dengan lesen memandu ditarik semula sekiranya disaman 3 kali. Selain itu, pemandu mesti memastikan kenderaan berada dalam keadaan yang baik. Mereka perlu sentiasa menghantar kenderaan masing-masing untuk diservis supaya tidak berlakunya kemalangan. Seterusnya, pihak kerajaan perlulah memastikan jalan raya diselenggara dengan baik.
Inilah kerana terdapat banyak kemalangan jalan raya berlaku disebabkan terperosok dalam lubang jalan raya. Video seterusnya menunjukkan usaha pihak kerajaan dalam mengurangkan kes kemalangan jalan raya. Seterusnya, penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP tahun lalu membantu mengurangkan kadar kemalangan jalan raya sekaligus mencatatkan kes kemalangan lebih rendah berbanding 2019. Pengarah Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT Bukit Aman, Dato' Azizman Alias berkata, sejumlah 418,237 kes kemalangan dicatatkan berbanding 567,516 kes tahun sebelumnya. Menurut beliau, ia penurunan 26.3%, manakala rekod kematian dicatatkan 4,634 berbanding 6,167 kes pada 2019. Indikator seterusnya adalah mencapai perlindungan kesihatan sejagat, termasuk akses kepada perkhidmatan penjagaan kesihatan yang penting. Pihak kerajaan telah menyediakan kemudahan perkhidmatan penjagaan kesihatan kepada rakyat melalui pembinaan hospital dan klinik-klinik kerajaan seperti klinik ibu dan anak, klinik desa yang terletak di kawasan pedalaman. Perkara ini membuatkan masyarakat setempat mudah untuk mencapai fasiliti kesihatan. Selain itu, kemudahan-kemudahan fasiliti kesihatan seperti hospital dan klinik kerajaan adalah jauh lebih murah berbanding dengan fasiliti kesihatan swasta. Oleh itu, pesakit khususnya daripada golongan yang kurang berkemampuan juga mampu untuk mendapatkan perkhidmatan kesihatan daripada individu yang bertauliah. Akses kepada ubat dan vaksin penting yang selamat, berkesan, berkualiti dan juga mampu dimiliki. Kerajaan khususnya Kementerian Kesihatan Malaysia atau lebih dikenali sebagai KKM merupakan salah satu badan kerajaan ataupun kementerian yang bertanggungjawab dalam memastikan kesihatan rakyat Malaysia. Baru-baru ini, negara kita telah dilanda pandemik COVID-19 dan menyebabkan ramai individu yang meninggal dunia akibat daripada wabak ini. Bagi membendung masalah ini, pihak kerajaan khususnya KKM telah memberikan vaksin COVID-19 kepada rakyat Malaysia. Pemberian COVID-19 adalah percuma dan ini merupakan satu langkah yang meringankan beban rakyat. Pemberian vaksin COVID-19 ini diberikan secara berperingkat, dimulakan dengan warga emas, dewasa, belia, remaja dan yang terakhir adalah kanak-kanak. Kesan daripada itu, kes mangsa COVID-19 menurun dari hari ke hari. Yang kita berganjak kepada sasaran 3.9 iaitu mengurangkan kematian dan penyakit akibat bahan kimia berbahaya dan pencemaran. Pertama sekali, wajar kita memahami bahawa pencemaran boleh dikategorikan kepada 3 bahagian iaitu pencemaran air, pencemaran tanah dan juga pencemaran udara. Pencemaran air dan pencemaran tanah kebiasaannya berlaku akibat pembuangan sisa yang tidak terancang. Manakala pencemaran udara pula boleh berlaku akibat pelepasan asap kenderaan ataupun pelepasan asap dari kilang. Menurut Jabatan Alam Sekitar, sebanyak 9,681 laporan akibat pencemaran alam sekitar telah diterima. Di samping itu, terdapat banyak kes kematian yang dilaporkan berpunca akibat pencemaran. Jadi, mari kita lihat satu isu pencemaran yang pernah melanda Malaysia, iaitu isu pencemaran Sungai Kim Kim. Pencemaran ini berlaku di Pasir Gudang Johor pada 7 Mac 2019. Kes pencemaran ini disyaki berpunca daripada pembuangan sisa toksik ke dalam sungai dan ia telah menyebabkan pencemaran udara. Kes ini telah menjejaskan seramai 6,000 penduduk dan 111 buah sekolah telah diarah untuk tutup sementara. Selain itu, sebanyak 2,775 penduduk perlu mendapatkan rawatan. Namun, pihak kerajaan sentiasa berusaha untuk memperbaiki status pencemaran di negara Malaysia. Beberapa langkah telah diambil oleh kerajaan bagi menjayakan matlamat ini. Yang pertama, kerajaan telah mengetatkan dan mewartakan undang-undang bagi mencegah pencemaran. Sebagai contoh, iaitu Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974. Assalamualaikum Encik, boleh tak kalau saya nak bertanyakan beberapa soalan mengenai sistem kesihatan di negara kita? Waalaikumsalam, boleh silakan. Sebelum itu, boleh tak Encik memperkenalkan diri dahulu? Saya Muhammad Nur bin Abdullah, berusia 61 tahun, seorang pesara kerajaan. Encik ada mengalami sebarang masalah kesihatan? Buat masa ini, tiada masalah kesihatan.
syukurlah Alhamdulillah. Tapi apabila buat pemeriksaan, saya mengalami sedikit kolesterol yang boleh dirancang mengurangkan sekiranya makan ubat yang dibekalkan oleh doktor. Berapakah kekerapan Encik mengunjungi klinik kesihatan? Sebelum tu 3 bulan sekali. Sekarang buat rawatan 6 bulan sekali. Apakah pengalaman Encik semasa dirawat di klinik kesihatan? Pengalaman saya masa buat rawatan di klinik tak ada masalah. Terbaiklah layanan oleh pihak kaitan hospital. Dalam skala 1 sehingga 10, boleh Encik nilai sistem kesihatan di negara kita? Yang tu saya akan bagi 8% lah. 8.5%. Supaya kerajaan untuk memberi kemudahan yang lebih selesa lagi pada penduduk luar bandar. Assalamualaikum Puan. Boleh tak kalau saya nak bertanyakan beberapa soalan? Waalaikumsalam, boleh. Terima kasih Puan. Sebelum itu boleh tak kalau saya nak minta Puan untuk memperkenalkan diri? Ya. Nama saya Nur Faiza binti Muhammad Nur. Saya telah bertugas sebagai seorang jururawat terlatih selama lebih kurang 10 tahun di Hospital Wanita dan Kanak-kanak Sabah. Boleh Puan ceritakan sedikit mengenai pengalaman Puan semasa bekerja? Pengalaman saya bekerja sebagai seorang jururawat di ward kanak-kanak pesakit kanser. Memang kita tahu kan setiap pesakit kanser kebanyakannya akan menjalani rawatan kemoterapi. Dan saya lihat kesan-kesan terhadap mereka antaranya adalah cirit-berit, muntah-muntah, loya, hilang selera makan, rambut gugur dan banyaklah juga. Dan diorang kesian jugalah sebab tak dapat menjalani rawatan macam menjalani hidupan macam budak biasa sebab diorang terpaksa membesar dan menjalani rawatan di hospital sahaja. Dari skala 1 sehingga 10, boleh Puan nilai sistem kesihatan di negara kita? Kenaan skala untuk sistem kesihatan negara kita ya, saya bagi skala 6 lah. Sebab negara kita memang okey dalam pengurusannya, tapi dalam sistemnya dia perlu di-upgrade lebih sikit lah supaya lebih maju dan setanding dengan negara-negara maju di luar sana. Jika diberi peluang, apakah yang ingin Puan ubah dalam sistem kesihatan di negara kita? Kalau boleh saya nak semua fasiliti kesihatan di negara kita ni menjadi lebih canggih dengan ubat-ubat dengan peralatan yang lebih canggih dan ubat-ubatan yang moden dan terkini serta semua fasiliti kesehatannya di-upgrade setanding dengan negara-negara maju di luar sana. Bulan kami turut mengedarkan satu tinjauan bagi meninjau pendapat orang awam akan isu dan tahap perkhidmatan kesihatan di negara Malaysia. Melalui tinjauan, 62.9% bersetuju dengan pernyataan kesihatan adalah kebahagiaan. Hal ini kerana tanpa fizikal yang sihat, kita tidak akan dapat menghadapi hari-hari kita dengan mudah. Seterusnya, faktor utama yang menjejaskan kesihatan rakyat Malaysia turut dibincangkan. 34.3% masyarakat berpendapat bahawa punca utama ialah pengambilan makanan yang tidak seimbang, manakala pengamalan tabiat yang buruk seperti merokok dan mengambil dadah berada di takat kedua, iaitu sebanyak 28.6%. Di sini, kami turut melampirkan kes-kes obesiti di Malaysia yang berkait rapat dengan faktor utama itu tadi. Selain itu, rata-rata masyarakat bersetuju bahawa tahap kesihatan di Malaysia hanya berada di tahap sederhana dan tidak begitu memuaskan. Akhir sekali, dua cabaran utama yang dihadapi oleh rakyat Malaysia bagi meningkatkan tahap sistem kesihatan Malaysia ialah kekurangan hospital di kawasan pendalaman dan kesesakan dalam hospital kerajaan. Isu ini pernah tular apabila seorang bayi gagal diselamatkan kerana perjalanan dari kawasan pedalaman ke hospital yang jauh. Namun, pihak Kementerian Kesihatan sentiasa berusaha untuk menambah baik segala kekurangan yang terdapat dalam sistem mereka. Sebagai kata akhir, kesihatan yang baik dan kesejahteraan merupakan satu maklumat penting untuk memastikan kehidupan yang sihat dan menggalakkan kesejahteraan kepada setiap lapisan umur.
Semua pihak dalam negara kita bertanggungjawab dalam bekerjasama untuk mencapai matlamat ini supaya dapat membangunkan serta memajukan negara kita sekaligus dapat melahirkan masyarakat yang sihat, sejahtera dan harmoni. Bersesuaian dengan matlamat pembangunan mampan yang ketiga ini, iaitu yang memfokuskan kepada kesihatan yang baik dan kesejahteraan. Sehingga bertemu lagi, terima kasih.